Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah beri pada kita taufik yang besar apabila kita dapat datang rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan solat maghrib yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang paling dilazimi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah ini adalah nikmat yang terlalu besar, jauh lebih besar daripada mana-mana nikmat kebendaan. Bila kita dihubungkan dengan tempat yang Allah suka, dengan amal-amal yang Allah suka, dengan perkara-perkara yang Allah suka, itulah dia yang sebenar-benar nikmat, kurniaan, anugerah yang Allah Ta'ala beri pada seorang hamba. Semoga ini semua adalah petanda gembiranya Allah Ta'ala dengan kita dan akan menjadi sebab sampai kita pada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita teruskan. Kita masih lagi dah di hujung lah kan, tapi masih lagi dalam bab yang ke-9. Bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Jadi dalam perenggan yang lepas, musannif kita, penulis kepada kitab ini, Al-Allamah Al-Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia telah bagi tahu pada kita, tekankan kepada kita supaya kita ini benar-benar dapat redha dengan segala qada, dengan segala ketentuan Allah. Baik ketentuan itu berupa perintah atau ketentuan itu berupa pelaksanaan kepada satu-satu ketetapan, ataupun dalam bahasa Melayu mudah kita sebut takdir. Takdir, qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala dah tetapkan dan berlaku, maka kita yakin sesungguh-sungguhnya ia berlaku memang kerana Allah nak dia berlaku, dan dia berlaku exactly macam yang Allah nak dia berlaku. Sebab akidah kita kata mustahil sama sekali boleh berlaku satu-satu perkara yang jika Allah tak nak dia berlaku, dan tak ada satu perkara pun yang boleh berlaku menyalahi apa yang Allah Ta'ala hendak, walau sedikit. Sebab itu istilah tidak sengaja, coincidence ni tak ada. Tak ada di sisi Allah Ta'ala. Yang tak sengaja tu kita. Banyak kita nak buat benda lain jadi benda lain. Mudahnya bagi lukisan je, suruh lukis. Lukis satu orang manusia, tengok-tengok jadi gorila kan. Hati tu nak lukis orang, tapi yang jadi benda lain. Itu biasa. Begitulah dalam pekerjaan kita hari-hari. Jadi ini semua, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang Allah Subhanahu wa taala, kita nak kena yakin hasil daripada akidah yang betul ini, barulah akan datang sifat yang ke-9, iaitu bila barulah kita dapat redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan qada. Ketentuan ni ada dua jenis. Satu, ketentuan terhadap titah perintah Allah, itu pun keputusan Allah, ketentuan Allah. Allah nak kita macam ni, Allah nak kita macam ni, Allah nak kita macam ni, Allah perintah itu, Allah perintah ini, Allah larang itu, Allah larang ini. Yang kedua, redha kita dengan keputusan pelaksanaan kehendak Allah terhadap kita. Sesuatu yang berlaku kepada kita,
berlaku pada dunia, berlaku pada apa sahaja, maka itu adalah hanya senya dengan kehendak Allah, bertepatan sebiji dengan apa yang Allah Ta'ala hendak. Jadi kalau kita dah dapat simpulan akidah sedemikian, barulah datang sifat yang ke-9 ni. Jadi perenggan seterusnya, dan dalam hujung perenggan yang sebelum ini dibawakan kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dan diperincikan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kisah itu ada berlaku 3 peristiwa yang kelihatannya tak dapat akal biasa ini reda. Naik perahu, dah sampai elok sampai seberang, lobangkan perahu tu pula. Ni rosakkan perahu tu, cacatkan perahu tu. Jumpa budak, bunuh budak. Pergi lalu satu kampung, minta minum, minta makan, minta berteduh, seorang tak layan. Tapi bila jumpa dengan ada satu tembok, dinding nak runtuh, tolong pula tegakkan. Tak ada upah, tak ada apa. Proteslah Nabi Musa. Orang kampung ni dah lah teruk sangat, kedekut hangit, yang kita susah-susah sibuk nak betulkan rumah dinding ni, kenapa? Kan, maknanya di sini nak diberitahu Nabi Musa alaihi salam dia tak tahu apa hikmah. Jadi Allah Ta'ala nak ajar kita kena yakin dengan apa yang perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti sesuatu Allah itu buat itu dengan kudrat dia, dengan ilmu dia, dengan kebijaksanaan dia. Allah Ta'ala itu maha hakim, maha bijaksana, maha alim, maha mengetahui. Jadi segalanya Allah Ta'ala buat pasti dengan kebijaksanaan Allah. Ada yang kita faham, ada yang kita tak faham. Ada yang kita perlu faham, ada yang kita tak perlu faham. Kan? Ini semua bergantung kepada sejauh mana kita meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pengarang membawakan kepada kita dalam perenggan seterusnya ini, kata beliau, diceritakan bahawa seorang Nabi adalah mengerjakan ibadah di atas bukit, dan ada mata air hampir daripadanya. Jadi ada satu orang Nabi Allah, tak disebutlah Nabi mana, sebab Nabi ni ada berapa ratus ribu kan, 124 ribu. Rasul 300, lebih kurang lah. Yang disebut 25 kan. Jadi Nabi ni ramai. Jadi ada satu kisah yang mana seorang Nabi ni dia beribadah di atas satu bukit, dan berhampiran dengan tempat dia beribadah itu adanya satu mata air ataupun wadi, ada tempat air lah, macam telaga ke macam tu lah kan, dan ada mata air lah. Maka lalu seorang yang menunggang kuda dengan mata air itu, tiba-tiba kisahnya tengah-tengah dia ibadat, dia nampak satu orang menunggang kuda melalui tempat itu hampir dengan mata air itu. Maka minum ia, dan lupa ia akan kendinya yang ada di dalamnya 1000 wang emas. Jadi dia berhenti, berehat, minum air, tertinggal dengan satu, apa kita panggil, uncang yang ada wang dinar lah, wang emas, 1000 wang emas. Dia tertinggal, dia pun pergilah. Kemudian datang orang yang lain. Orang tu lalu-lalu situ, tengok, jumpalah uncang tadi yang ada dinar, 1000 dinar. Maka mengambil ia akan kendi itu. Kemudian datang seorang miskin yang memikul kayu api. Maka minum ia dan berbaring ia kerana mengambil kesenangan
Jadi datang satu orang, tengok-tengok, alamak, ada rezeki, dia pun balun kan, dia ambil, dia pun pergilah. Orang pun tak ada, dia pun ambil, dia pergi. Singgah pula satu orang miskin yang pencari kayu apa bagai ni, berhentilah rehat, baring-baring, minum air, rehat-rehat kejap kan. Yang memikul kayu api maknanya buat kerja berat lah tu. Maka dia pun berehat, minum sambil berbaring, berehat kerana mengambil kesenangan. Maka kembali orang yang menunggang kuda itu, maka tiada melihat ia akan kendinya, maka menangkap ia akan orang miskin itu. Jadi dia pergi-pergi tengok, tak ada dah. Bekas yang ada duit 1,000 dinar ni dah tak ada. Dan dia tengok ada mamat ni duduk rehat-rehat kat situ, orang miskin tadi, yang mencari kayu api. Maka dia pun terus buat kesimpulan, mamat ni lah yang dah ambil lah ni kan. Maka dia tangkap orang tadi, maka menuntut ia daripadanya akan kendinya dan menyeksa ia akan dia, maka tiada mendapat ia akan dia pada sisinya, maka membunuh ia akan dia. Pukul-pukul, tak nak ngaku, pukul-pukul, tak nak bagi juga, cakap tak tahu, lala naik angin, dia bunuh orang miskin tu. Maka bersembah oleh Nabi itu, hai Tuhanku, apa ini? Bersembah ni maksudnya, maka apa nama Nabi Allah ni tadi pun, dia pun munajatlah kepada Allah Subhanahu Taala, ya Allah, apa yang aku tengok ni? Yang mengambil kendi itu orang yang zalim yang lain, dan engkau keraskan akan ini yang zalim atas orang miskin ini hingga membunuh ia akan dia. Mana dia kata, Nabi tadi dia macam, apa ni, apa dah jadi? Ya Allah, kenapa ni? Orang lain buat salah, kau biarkan yang miskin ni pula yang kena seksa, yang kena tuduh, yang kena bunuh, sampai kena bunuh. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi Nabi itu, berimbang olehmu dengan ibadah engkau, maka bukan pekerjaan engkau mengetahui rahsia kerjaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, kau tak payah sibuk-sibuk lah, kau fokus dengan ibadat engkau tu, sebab apa, ini kerja aku, kau janganlah duk kalut sangat dengan kerja aku ni, kerja Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala pun bagi tahu bahawasanya orang miskinnya itu, ini adalah ia dahulu membunuh akan bapa yang menunggang kuda itu. Rupanya kawan ni ex-mafia, kan, pernah bunuh bapa si penunggang kuda yang kehilangan 1,000 dinar tadi. Jadi maksudnya dia tu kena bunuh balik, memang kisas lah. Tak ada zalim apa pun sebenarnya. Memang patutlah dia sebenarnya dibunuh oleh si anak yang orang yang dia bunuh dulu. Kemudian maka aku biarkan dia membalasnya, kisas. Dan bahawasanya bapa bagi yang menunggang kuda itu adalah ia dahulunya mengambil 1,000 wang emas daripada harta yang mengambilkan dia itu. Rupanya bapa si penunggang kuda ni pernah ambil 1,000 dinar daripada orang yang kedua ni, yang melintah, yang dah sapu 1,000 dinar tu pula. Harta yang mengambil akan dia itu, maka aku pulangkan akan dia kepadanya daripada harta pusakanya, pusaka lah tu. Jadi tuan-tuan, ini satu contoh. Banyak benda yang berlaku kita tak tahu rahsia yang sebenar dia. Kalau kita tengok, ini macam kalau tengok cerita sekerat lah kan. Tengok cerita sekerat, kesian orang miskin tu, dizalimi. Dah lah dia tak curi, dituduh, dipukul, disoal siasat, dipukul, lah dibunuh.
Yang budak ataupun orang yang kedua yang ambil 1,000 tu, wah, happy lah dia kan. Harta apa? Apa kita panggil? Duit tersepak apa ke kan? Rezeki tersepak. Ni memang tersepak betul ni kalau 1,000 dinar ni kalau RM berapa agak-agak sekarang? Siapa yang biasa emas-emas ni? 1.1 juta? Kau tak tersepak namanya tu. Dapat 1 juta. Kan? Tapi hakikat sebenarnya itu memang hak dia. Yang mana dulu bapa si penunggang kuda ni dulu pernah buat zalim, ambil 1,000 dinar daripada daripada orang tu. Yang penunggang kuda ni pula, dia bunuh kawan tu, memang hak dia juga kerana kisos. Sebab rupanya si miskin ini pernah satu masa dulu bunuh bapaknya si penunggang kuda. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan satu anekdot lah, kita kata bagaimanakah yang dikatakan kita perlu untuk kita kena letak dalam hati kita ni apa saja yang berlaku pasti ada hikmah. Itu biasa kan, biasa kita dengar gitu pun. Cuma bila kena atas batang hidung kita tu yang tak berapa nak jadi hikmahnya tu. Kan? Kalau kena kat orang bukan main lagi, kita nasihat. Sabarlah kan, ada hikmah dia tu insya-Allah. Kan, sabar. Kena kat kita sendiri, kan. Habis semua sabar. Hilang. Jadi sebab itu sifat yang ke-9 ini redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Redha. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang dituntut daripada hamba itu ibadah yang menghimpunkan diri kepada yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, dan tak kala adalah mengingatkan akan mati itu sebesar-besar suatu yang memberi manfaat pada ibadah, maka menyebut hamba akan dia di sini. Maka hamba berkata, ni perenggan ni ialah hanya transisi daripada bab ke-9 kepada bab ke-10. Jadi setelah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala demikian, kita pun dah betul-betul redha dengan segala dua ketentuan dia tadi, perintah dan larangan dia satu, dan apa ketetapan yang berlaku itu yang kedua. Maka kita akan mula beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar ibadah, dengan sebenar-benar sifat sebagai seorang hamba. Ada orang dia sembahyang tapi dia tak ada sifat hamba. Sebab dia hanya usaha atas fiqh sahaja, usaha atas 13 syarat sah, batal, yang mana rukun, yang mana sunat, itu saja. Dia sembahyang, dia jaga sembahyang, tapi dalam hati ada takabur, dalam hati ada riak, dalam hati ada sum'ah, dalam hati ada cinta dunia, dalam hati. Jadi ini semua yang kita dah bincang 10 sifat mazmumah dalam bab kedua kitab kita ini, kitab kedua dalam kitab kita. Sebab itu bidang tasawuf pula ialah macam mana kita nak mengenal pasti segala penyakit-penyakit hati tadi, supaya kita dapat bersihkan obat dia, penawar bagi hati. Nama kitab kita ni penawar bagi hati. Dia macam kita belajar apa nama? Psikologi. Psikologi ni, counselling. Psikologi ni dia lebih kepada emotional quotient, kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Iaitu kita dapat menyedari apa keadaan emosi kita buat masa ini dalam satu-satu masa. Tu je dia nak suruh kita sedar, yang aku ni sedih ke, marah ke, gembira ke, itu je kan. Jadi kalau kita tahu, aku ni sebenarnya dalam keadaan ada masalah dari segi emosi, aku terganggu, dalam emosi aku begitu begini, maka macam mana nak selesaikan? Datang konseling. Datang ilmu konseling tu nak menyelesaikan masalah emosi tadi. Tapi
Ada juga rupa-rupanya gangguan perasaan jiwa sebagainya itu dah bertukar menjadi sekretari. Terpaksa pergi jumpa pakar sekretari dah. Kan? Jadi begitulah. Ilmu tasawuf kita ini ialah satu ilmu yang nak mengobat hati kita. Satu ilmu untuk kita mengobat hati kita supaya hati kita ini bersih. Bersih dari apa? Bersih daripada sifat yang mazmumah. Kita boleh semak dalam kitab, bahagian kitab kedua kitab kita tu. Kitab pertama untuk kitab kita ni, bahagian pertama lah kalau kita kata, bahagian pertama cerita tentang 7 anggota zahir. Kan? 7 anggota zahir. Mula daripada mata, mula dengan telinga, lidah dan sebagainya, 7 anggota, tangan, kaki, perut, kemaluan. Kitab yang kedua pula membahaskan sifat-sifat yang tercela, yang menjadi penyakit bagi diri kita, hati kita. Manakala bahagian ketiga atau kitab ketiga ni membicarakan 10 sifat yang terpuji yang mesti kita hiaskan diri kita dengan sifat-sifat ini. Maka 9 dah selesai, masuk yang ke-10. Yang ke-10 ini adalah sifat apa? Bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Jadi tuan-tuan, kita ni hidup tak ada lain sebenarnya nak menunggu mati. Hidup kita ni tak ada lain sebenarnya melainkan untuk menuju hari mati kita. Dan mati ini pula bukan kesudahan. Mati ini bukan penyudah. Bahkan hakikat sebenar mati itulah bermulanya kehidupan. Saya selalu cerita sini kan. Pernah melawat orang mati? Jenazah lah, melawat jenazah. Pernah kan? Siapa tak pernah angkat tangan? Nampak tak ada orang tak angkat tangan tu, semua pernah lah tu agaknya kan. Kita pergi melawat jenazah. Yalah, orang akan letakkan jenazah, kaki ngadap kiblat, apa semualah kan. Sebelum disempurnakan tu, sambil-sambil nak tunggu untuk dimandikan ke apa sebagai. Tuan-tuan, kita yang melawat dia ni, kita kata mati dah. Dan meninggal dah Pak Mat ni. Kalau Pak Mat lah contoh. Tak ada Pak Mat sini kan. Bukan nak suruh mati ni. Ini contoh. Meninggal dah Pak Mat kan. Mati dah Pak Mat. Kita kata Pak Mat yang mati tu mati betul ke? Dia mati ke? Cuba kita tengok hadis-hadis orang mati macam mana. Kata Rasulullah, orang yang meninggal ni, dia akan tahu siapa yang datang ziarah dia. Apa yang mereka perkatakan tentang diri dia. Masa dimandikan, masa tengah mandi tu, dia akan berpesan kepada orang yang memandikan, berlemah lembutlah dengan aku. Aku baru saja melalui pedihnya sakratul maut. Berlemah lembutlah dengan aku. Tutuplah auratku. Jagalah aurat aku. Tutuplah keaiban aku. Itu pesan dia kepada orang yang mandikan jenazah. Asyik baik tak dengar je. Kan? Kalau dengar kau mandi dah sendiri kan. Tapi alhamdulillah, sebab dia bercakap itu di alam lain. Alam roh, alam barzah. Dia dah alam, dia dah ada alam lain. Manakala jasad masih ada kat sini. Di alam dunia, roh dia terikat dengan jasad, dia mengikut jasad. Kan? Tapi di alam barzah, jasad yang akan terikut dengan roh. Jasad pula yang terikut dengan roh. Ini kalau kita nak bahas dalam bab azab kubur ni, adakah roh saja ataupun roh dengan jasad? Kalau nikmat kubur tu, adakah roh saja atau roh dengan jasad? Kan? Itu tuan-tuan bukan belajar dalam kitab tasawuf. Itu kita kena bahas bawah kitab tauhid, kitab akidah. Dah belajar kan? Macam angguk tak angguk ya ni kan? Tak apa tuan-tuan, belajar atau tak belajar, kita akan jumpa alam tu. Confirm. Cepat dengan lambat dia.
Jumpa tentak jumpa. Tetap akan jumpa juga. Suka ke, tak suka ke, percaya ke, tak percaya ke, sedia ke, tak sedia, tetap kita akan jumpa yang dinamakan mati dan dinamakan alam kematian. Yang sebenar, hakikat sebenarnya bermulalah alam kehidupan hakiki kita. Kehidupan yang takkan jumpa noktah penyudah, yang takkan ada lagi mati. Sebab tu kita kata, kita ziarah orang mati, kita kata dia mati. Tapi hakikat sebenar dia dah mulakan kehidupan yang sejati, kehidupan yang tak ada mati lagi dah lepas pada tu. Kehidupan akhirat. Dah masuk gerbang akhirat, nama dia barzah. Tunggu je hari kiamat untuk ramai-ramai pula dibangkitkan di betul-betul dah 100% alam barzah, alam akhirat. Kan pada masa tu. Jadi inilah tuan-tuan yang kita nak bahaskan perkara yang ke-10, sifat yang ke-10, iaitu pada menyatakan ingat akan mati. Ingat akan mati. Sebab mati ini adalah antara perkara yang semua orang terima. Betul tak? Penduduk bumi ni ada berapa orang? Penduduk bumi. Ingat tak? Berapa bilion? 3? 7? Islam berapa orang? 2 nisbah 7. Kalau kita tanya yang 2 juta orang, 2 juta pula dah, 2 bilion ni, percaya tak satu hari kita mati? Confirm betul? Kalau kita tanya yang 5 bilion lagi, 5 bilion tadi yang macam-macam agama, atau yang tak ada agama langsung, ambillah yang tak ada agama lah, etis. Cuba tanya dia, awak percaya tak satu hari awak mati? Percaya kan? Etis ni apa maksud etis? Etis ni orang yang kata Tuhan tu tak ada. Kalau kita kata Buddha ni dia salah sembah, kalau kita kata Kristian ni dia salah sembah, dia percaya Tuhan tu begini, Tuhan tu begitu kan. Kalau tanya orang asli yang duk sembah pokok, sembah apa tu, dia percayalah cara dia lah, dia Tuhan dia tu. Tapi tuan-tuan, etis ni dia kata Tuhan ni tak ada. Hatta komunis ke, etis ke, free thinker ke pun, kalau tanya awak percaya tak satu hari awak akan mati, semua akan setuju, kata memang ya, confirm saya satu hari akan mati. Walaupun mereka bercita-cita nak buat segala teknologi yang ada untuk supaya tak mati. Memang kita akui ada kajian-kajian, research yang dibuat macam mana nak bagi tak mati, kan? Tak apalah, sebab yang kita yakin, kau buatlah macam mana pun, Allah Ta'ala dah kata kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasai mati. Cuma panjang umur dengan pendek umur je. Nabi Nuh umur dia berapa? Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun. Kita umur berapa tahun? 100 pun tak tentu, kan? Tak payah kata 1000, 100 pun tak tentu. Macam saya ni, saya macam yakin je tak sampai 100. Tak tahulah yang di Lauh Mahfuz. Tapi kalau saya sendiri duk rasa-rasa tak adanya sampai 100 ni. Dapat 70, 80 pun alhamdulillah lah, kan? Tuan-tuan, walau apapun keadaan, siapa pun orang itu, selagi dia waras lah, pasti semua meyakini kita ni semua akan mati. Manusia ni akan mati. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu sembahlah Tuhan kamu, beribadahlah pada Tuhan kamu, abdikanlah diri kamu kepada Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Apa maksud yakin? Kata Rasulullah SAW, maksud yakin itu ialah al-maut. Sebab apa? Mati itu adalah diyakini oleh semua manusia, tak kira apa bangsa, tak kira duduk belah mana, tak kira zaman mana,
tak kira agama apa, semua yakin mati itu pasti datang, kan? Jadi inilah yang kita perlu bahas, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala, yang akan menjadi penutup kepada 10 sifat-sifat yang terpuji. Hari ni ramai orang kata ingat mati ni tak maju. Dalam kitab kita ni pula suruh ingat mati. Macam mana tu? Siapa kata sini kalau kita ni selalu duk ingat mati je tak maju? Angkat tangan. Mana berani ustaz yang tanya kan? Baru je duk syarah tadi. Macam mana tuan-tuan? Kitab kita ni kitab tasawuf. Macam mana supaya diri kita ni jadi orang baik lah, mudah ceritanya. Orang yang baik di sisi Allah, orang yang soleh, hamba yang soleh, hamba yang benar-benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia suruh banyak kita ingat mati. Saya nak tanya tuan-tuan, katalah takdir lah, kita ni sakit-sakit kepala, pergi hospital, cek. Doktor kata, oh ini bara otak, ini ada masa paling lama pun 3 kali Jumaat je lagi lah. 3 Jumaat je tinggal ni. Tuan-tuan, kalau kita dapat diagnose macam tu, apa tuan-tuan akan buat? 3 minggu je lagi masa ni, doktor kata paling-paling pun 3 minggu. Apa kita akan buat sebagai seorang Islam? Dan ikhlaslah saya tanya ni. Boleh auzubillah lah, kita tak adalah minta gitu kan. Takdirnya gitulah ceritanya. Apa kita akan buat? Apa tuan-tuan akan buat? Apa dia? Ibadat je kan? Nak makan nasi biryani lagi? Tak lalu dah. Nak makan KFC, McDonald? Tak ada dah kan? Tak ada dah pada masa tu tuan-tuan. Sebab apa kita rasa Allah 3 minggu lagi kan? Nak pergi kerja lagi tak? Pergi kerja lah tak lagi? Ini doktor kata ni paling-paling 3 Jumaat je ni. Nak pergi lagi tak kerja? Maknanya kita, benda ni bergantung kepada macam mana kita perceive mati itu sendiri. Sebab tu saya tak kata salah kalau ada orang kata kalau duduk main cerita mati yang ni tak maju, pun tak salah juga. Tapi kena tengok cara macam mana kita faham apa itu mati. Dan insya-Allah ini yang kita nak bahasnya, tentang apa yang dipesan oleh Allah dan Rasul berkenaan dengan mati, supaya kita ini akan dapat bawa dalam diri kita satu sifat yang penting, yang ke-10, sifat mahmudah, iaitu mengingati mati. InsyaAllah lepas pada ni habislah kitab kita ni. Banyak muka surat lah, panjanglah sikit, tak apalah. Ini bab terakhir. Lepas pada ni kita boleh mulalah dengan kitab baru kita tu. Siapa yang dah beli, alhamdulillah. Yang belum beli tu minta dengan Rozaman. Saya tak tahulah ada lagi ke tak ada lagi lah kan. Tapi boleh minta dengan Rozaman nanti insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah.